Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum, Cikgu. Allahumma ta'alaina hikmataka wa syur alaina bi'ibada'i rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Jadi buku kamu buka surat berapa? 171. Kalau saya CJ 171. Oke, jadi sudah buka surat 171? Silakan pen, pensel. Dan goyang, angkat dan goyang. Oke. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan integrasi dan perpaduan. Oke, jadi untuk permulaan supaya kamu paham apa itu integrasi dan perpaduan, mari kita nampak video ini. Oke, perhatikan apa yang ada di depan. Soalnya tidak kuat, tapi kamu boleh baca kan?
yang kita nampak adalah berkenaan dengan kerusuhan tahun 19 Mei 1969. Sebab apa? Sebab dulu British, orang asing-asingkan kita. Melayu di kampung, orang India di perladangan, orang Cina di bagian barat, satu kelompok. Jadi bila berlaku pengasingan, tidak ada perkauman di situ. Tidak ada perkauman, tidak ada integrasi, perpaduan pun kurang. Jadi keadaan itu bila bercampur menyebabkan tidak ada budaya hormat menghormati antara satu sama lain. Kalau macam kamu, orang tidak hormat kamu, kamu marah atau tidak? Marah. Inilah yang terjadi masa kerusuhan tahun hari itu. Sebab itulah penting integrasi dan perpaduan di negara kita. Sebab negara kita ini negara yang majmuk, berbagai kaum. Okey. Jadi untuk pembelajaran hasil pembelajaran ada di depan, saya akan sebut. Ini adalah apa yang kamu perlu capai. Pertama sekali adalah mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 daripada 6 faktor yang menghalang perwujudan integrasi dan perpaduan dari integrasi nasional melalui sesi soal jawab. Yang kedua adalah menerangkan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 langkah mengatasi masalah pembukaan perpaduan dari integrasi nasional melalui pembentangan. Yang ketiga adalah memanipulasi sekurang-kurangnya 5 daripada 10 soalan berkenaan dengan integrasi dan perpaduan melalui aktiviti global. Okey, sekarang kita masuk kepada definisi. Sediakan pensel, sediakan pen, jangan lupa tulis. Okey. Okey, bila kita sebut sejak berkenaan dengan perpaduan dan integrasi, apa yang perlu kita ingat dalam kita punya minda? Ia adalah proses ataupun sistem yang menyatupadukan seluruh anggota masyarakat. Tulis, sistem ataupun proses yang menyatupadukan seluruh anggota masyarakat, khususnya di Malaysia. Sebab apa? Kita mempunyai kepelbagaian kaum. Jadi, dengan adanya penyatupaduan ini, ia akan menjamin kestabilan dan keamanan negara. Contohnya macam tadi. Tadi tiada perpaduan, tiada integrasi. Apa yang jadi dengan kita punya negara yang masa rusuhan? Huru hara, betul. Lepas tu pecah kacir. Jadi sebab tidak ada perpaduan. Jadi macam mana ekonomi kita stabil, politik kita stabil, keamanan kita terjamin kalau tiada perpaduan. Jadi untuk kita punya negara, walaupun penting aspek ekonomi, politik dan sosial, tapi yang paling penting adalah keselamatan dan kestabilan. Baru 3 aspek itu boleh bergerak. Okey, jelas untuk definisi. Ada soalan? Okey. Kita pergi kepada faktor. Faktor ada 6. Kamu boleh nampak di buku kamu sendiri. Kalau di buku saya 171 sampai 172 sampai 173. Kamu orang punya buku? Okey. Kita masuk kepada aspek politik. Pertama sekali, bila kita sebut berkenaan dengan sosial, 3 aspek yang kita perlu ingat. Pertama sekali adalah hormat menghormati. Kedua adalah sistem pendidikan. Dan yang ketiga adalah kelompok kehidupan masyarakat. Kalau dari aspek sosial kita ingat 3 benda itu. Okey, untuk hormat menghormati. Kalau tidak ada rasa hormat menghormati antara kaum, mesti berlaku kerusuhan. So orang tidak suka. Contohnya macam kita, kamu kan ada politik Cina lah, jadi bila kamu ada boyfriend Cina, kamu bagi dia jam pak, jam kan. Orang Cina dia ada kepercayaan yang kita tidak boleh bagi dia jam. Sebab apa? Dia macam suruh cepat meninggal, begitu. Walaupun bagi kita, saya bagi dia jam, bila dia nampak masa dia akan ingat saya. Oh so sweet. Tapi bagi orang tidak boleh. Terus daripada hubungan kamu yang baik, terus tiba-tiba jadi bergaduh, huru hara. So apa? Tidak ada hormat menghormati di situ. Kan kamu tidak hormat dia, tapi kamu tidak paham budaya dia macam mana. Itu yang pentingnya, kita hormat budaya orang. Yang kedua adalah sistem pendidikan.
Oke, bila kita sebut berkenaan dengan sistem pendidikan, kita punya negara ada berapa sekolah? Ya. Sekolah kebangsaan, SJK, Tamil Cina, lepas tu sekolah agama kan, banyak sekolah. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah sekolah jenis kelainan itu, Cina dengan Tamil. Jadi kalau kamu nampak, kita kan sudah ada rusuhan kaum, kan? Rusuhan kaum itu berlaku sebab adanya pemisahan kaum, betul? Tapi sistem pendidikan kita sekarang pula yang berbeza-beza. Sepatutnya budaya ini, integrasi dan perpaduan kita kena ajar daripada kecil, daripada akar umum, supaya orang terbiasa dengan persekitaran kita. Macam contohnya kelas kita sekarang kita ada Usha, kita ada Isha, kita ada Sam, kan? Lepas tu gaul dengan kamu orang semua, bergaul pula dengan saya. Jadi di sini kita ada integrasi dan perpaduan, kita ada rasa saling hormat menghormati sesama sama kaum. Okey. Seterusnya, jadi kalau ada sekolah-sekolah begini kan, yang lain-lain, wujud rasa macam berpuak-puak tu berpuak-puak, rasa berpuak-puak ini. Orang Cina je, orang Melayu je, orang India je. Macam mana mau ada perpaduan kalau masing-masing dengan kaum masing-masing? Begitu. Kita sepatutnya digaul macam itu. Seterusnya adalah kehidupan ataupun kelompok. Kalau kamu nampak sekarang di kampung-kampung kan, kampung itu kalau bilang orang Melayu, semua orang Melayu. Kalau orang Cina, semua orang Cina. Tidak ada pun berlakunya percampuran. Betul. Sepatutnya kita sudah hidup, kita merdeka sudah lama, kita kena ubahlah budaya ini. Kita bukan setakat kawin campur saja, tapi kita kena ada hidup bercampur juga dengan masyarakat. Kita bolehlah mas sini orang Melayu, mas sana pula semua orang Cina. Tidak boleh begitu. Sebabnya kalau boleh, depan kita Chinese, yang kita sebelah orang Indian, sebelah lagi orang Melayu, begitu, lain-lain. Jadi kita ada rasa hormat menghormati. Seterusnya adalah aspek kebudayaan. Okey, bila kita sebut berkenaan dengan kebudayaan, tulis itu adalah cara hidup ataupun kebiasaan. Tulis dulu cara hidup ataupun kebiasaan, Oyen. Bukan Oyen saja. Okey, bila kita sebut berkenaan dengan kebudayaan, Sam okey. Sam adalah hal yang penting. Watak utama Sam, Isha watak utama dalam kita punya pembelajaran hari ini. Okey, bila kita sebut berkenaan dengan kebudayaan, macam mana kebudayaan boleh menghalang perpaduan? Sebab bila kita sebut berkenaan dengan kebiasaan kehidupan, tidak semua orang dibiasakan menghormati orang lain, menghormati budaya orang lain. Tidak semua orang belajar, kalau Chinese dia tidak boleh begini, kalau India dia tidak boleh begini, kalau orang Melayu dia tidak boleh begini. Tidak semua orang diajar begitu daripada kecil. Jadi, bila wujudnya keadaan ini, apa yang menjadi? Wujud satu sifat nampak dalam buku. Sifat apa? Okey, kita panggil. Kita sebut dia etno. Okey? Etno tu apa? Apa? Okey, sikap mempertahankan budaya sendiri. Maksudnya dia tidak mahu menerima budaya orang lain. Jadi ini yang menjadi penghalang. Bila kita tidak mau terima budaya orang lain, kita mau kepala tinggal saja yang didengar, dia boleh begitu berlaku bergaduh berkeadapan. Okey. Seterusnya adalah aspek ekonomi. Kalau kita sebut berkenaan dengan ekonomi sekarang, kita ada 3 bangsa, betul? Pertama sekali Cina. Siapa yang paling kaya? Cina. Kenapa? Ya, orang pandai berbisnes. Saya kaya. Kita CEO. Kita tidak boleh lupa, ya, Iman CEO. Okey, jadi bila kita sebut aspek ekonomi, kita akan ingat orang Cina kaya, betul. Sedangkan orang Melayu, orang India berada di bawah. Keadaan
ini boleh menyebabkan berlakunya ketidakpuashatian. Bila terlaku tidak puas hati dalam kalangan masyarakat, orang akan cakap, okey, dalam negara kita, walaupun kita ini adalah negara yang banyak kaum Melayu, lepas tu negara yang ada perlembagaan agama Islam, tapi mesti orang Cina je yang kaya. Orang Melayu, orang India semua terpinggir. Mesti akan ada berpikiran begitu. Bila lama-lama berpikiran begitu, berlakunya pemberontakan pula kepada kerajaan. Jadi bila berlaku pemberontakan, apa yang terjadi? Peristiwa 13 Mei akan berulang. Begitu. Jadi jelas untuk aspek ekonomi. Okey. Seterusnya adalah aspek politik. Okey, kalau untuk aspek politik, kita ingat satu parti mesti akan ada satu kaum. Satu, maksudnya Amar. Amar dia dalam parti, kita contohkan parti STA. STA itu melibatkan kaum Melayu saja. Jadi Amar yang pentingkan golongan Melayu saja, orang-orang Melayu. Tapi Amar sepatutnya tidak boleh begitu, tahu Mas. Dia sepatutnya Amar tidak boleh buat macam begitu. Sebab apa? Sebab dia pemimpin. Sepatutnya walaupun dia STA, golongan Melayu, dia kena perjuangkan orang Chinese, orang Indian juga sekaligus. Tapi ini dia pula yang tidak kata-kata kita tidak boleh kalah dengan orang Cina. Begitu asal-asal. Jadi dengan adanya pemimpin-pemimpin begini, sentimental tu dalam kita punya diri kan kuat. Jadi sila-sila hari bulan kita limbas dengan kita punya kawan. Saya mau kawan dia macam ni. Saya mau kawan dia. Jangan mau kawan dengan yang tu. Sebab apa? Orang kalau kekayaan je, kita tidak apa-apa. Tidak boleh. Okey? Faham? Okey, yang kedua adalah 5 aspek fizikal. Kalau kita sebut aspek fizikal, kita kena main dengan peta lah. Biasa. Okey. Kita tulis dulu mana haiwan ini. Okey. Lepas tu kita lukis pula ubi kayu. Kita lukis pula ubi kayu. Ubi kayu ini adalah semenanjung Malaysia. Manakala untuk yang jalur ke bawah ini adalah Sarawak, dan yang bentuk hewan ini Sabah. Okey. Sabah. Ingat Sabah, ingat saya pandai. Okey. Jadi dengan adanya aspek fizikal ini tadi, apa yang terjadi? Tidak semua orang mampu pergi Sabah Sarawak. Sabah Sarawak tidak mampu pergi semenanjung Malaysia. Kita punya tempat, kita panggil dia sebagai pentas benua. Dalam geografi yang dipanggil sebagai pentas benua. Pentas benua itu maksudnya banyak-banyak laut kan? Satu je yang tinggi. Begitu. Ini yang dipanggil sebagai pentas benua. Dia macam kira pulau lah. Apa yang timbul bentuk daratan itu dipanggil pentas benua. Okey. Jadi kita ada pentas benua. Perbezaan aspek fizikal. Jarak kita terlalu jauh. Tidak semua orang mengenali budaya masing-masing. Di Sabah Sarawak terlalu banyak dia punya bangsa dan budaya. Macam saya, kalau saya tidak belajar sini, saya tidak tahu cara hidup kamu macam mana. Saya tidak berkawan dengan Cikgu Ambi, saya tidak tahu macam mana apa itu laksa Sarawak, apa itu lapis. Ada lagi satu, ayam panso. Yang saya tidak tahu semuanya. Jadi dengan berkawan dengan mereka, saya tahu cara hidup mereka macam mana. Orang Melayu macam mana. Kalau IB sambut Christmas macam mana. Tetap juga ada laksa Sarawak. Begitu. Jadi seterusnya adalah aspek media massa. Okey. Bila kita sebut berkenaan dengan media massa, biasanya macam orang Chinese dia akan baca berita Chinese. Orang Melayu baca berita Melayu. Kadang-kadang dia bacalah juga berita Indon. Melayu lah orang Melayu. Lepas tu bukan Indonesia. Jadi kalau orang Indian dia baca je Indian punya berita. Jadi bila berlaku begini, ditambah pula ada yang penulis berita tu
sentuh isu-isu sensitif, contohnya macam hak orang Melayu. Orang yang baca orang agama, isu hak orang Melayu, orang yang baca akan terbawa-bawa begitu. Tidak semua orang berpikiran terbuka berkenaan dengan perpaduan. Jadi bila berlaku keadaan begini, dipengaruhi oleh media massa, pikiran kita akan dicuci. Jadi kita akan mudah terpengaruh dan bersangka buruk dengan bangsa-bangsa lain. Okey. Seterusnya kita pergi langkah. Okey. Langkah saya mau kamu baca dulu. Saya bagi masa 5 minit cukup. Cukup. 10 lah. 10. Okey. Saya baca sampai semua langkah. Sampai jam 12.56, okey? Baca dan pahami. Nanti saya akan panggil 5 orang. Nanti dia akan jelaskan. Faham jalan, ringkas je, senang. Kalian okey?
untuk mengatasi masalah integrasi dan perpaduan. Jadi saya mau pertama sekali dasar pendidikan. Saya ambil si Nurul, boleh jelaskan? Yang lain tulis apa yang Nurul cakap. Okey, langkah yang pertama untuk mengatasi soalan pendidikan ialah dari segi dasar pendidikan. Macam yang korang tahu, ini dari sekolah. Sekolah ni terdapat pelajar yang berlainan tahu. So bahasa dia sangat berbeza lah. Ada yang Melayu maupun Cina, India. So membuatkan mereka ni tak berkomunikasi dengan satu sama lain. So cara untuk memberikan orang ni berkomunikasi dengan satu sama lain adalah dengan menggunakan bahasa utama, bahasa Melayu untuk memupuk semangat perpaduan. So ini mempercepatkan lagi perpaduan dan integrasi kalangan pelajar. Okey, sebut walaupun kita ada sekolah yang berlainan, tapi kita kena guna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kita perlu guna bahasa Melayu dalam pendidikan. Supaya apa? Supaya masyarakat semua faham. Walaupun dia Chinese, Indian, dia boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Ya, bahasa bilang rara, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Yang kedua adalah amat boleh kurangkan jurang ekonomi antara kaum. Sebagai jurang ekonomi dan kaum. Kemiskinan yang tinggi masih dikuasai oleh kaum Melayu dan bumi juga. Kerana ini baca dulu apa yang ada ni. Apa yang jelaskan dia terus? Jelaskan terus. Perkara ini boleh menimbulkan kecemburuan sosial dan kaum. Dia juga bagi mengatasi masalah ni, pembagian kek ekonomi sudah dibuat secara adil dan sesuai dengan keperluan kaum yang ada di sini. Okey, apa dengan kek ekonomi? Kek ekonomi itu maksudnya adalah pihak kerajaan perlu bagi inisiatif ataupun latihan, bantuan kepada golongan yang memerlukan. Contohnya golongan muda, dia ambil dalam bidang kemahiran. Jadi kerajaan perlu bantu dari segi kewangan supaya dia boleh buka modal dia sendiri. Jadi dia ada modal, lepas tu bantuan kerajaan pun ada, latihan pun ada untuk salon kah, kulinari kah, begitu. Lepas tu apa? Kecantikan, lepas tu bengkel, macam tu. Jadi secara tidak langsung, selain daripada orang Cina saja yang berbisnes, orang Melayu, orang India pun boleh berbisnes. Jadi orang dapat meningkatkan ekonomi masing-masing. Begitu. Okey, seterusnya adalah yang ketiga, mengamalkan toleransi budaya dan agama UFA. Untuk mengamalkan toleransi budaya dan agama ini, kita kena ingat pertolak asal. Okey. Okey. Negara ni dia kena ada sikap penerimaan. Maksudnya kita kena menerima semua kaum. Maksudnya tak ada je kaum Melayu je. So kita juga kena menerima keunikan budaya dengan agama kaum lain. Lepas tu sekejap. Kita juga kena bagi orang lain, kaum lain untuk amalkan budaya dia orang kat negara kita. So kita tak boleh harap dia orang amalkan budaya dia. So kalau ada masalah yang wujud dalam apa negara pasal kaum ni, kita kena selesaikan secara bijak dengan bertoleransi. Betul sangat. Mengamalkan toleransi budaya dan agama. Maksudnya kita ada banyak kaum dan ada banyak agama di Malaysia, betul? Betul. Jadi kita sebagai masyarakat kita kena hormat
agama orang, budaya orang lain. Kita tidak boleh cakap, kenapa kau buat macam tu? Empat kali dia pun begitu, jangan cakap. Sebab itu adalah budaya orang. Apatah lagi sentuh berkenaan dengan agama. Contohnya, kenapa solat kamu begini? Kenapa kamu solat begini? Itu adalah kepercayaan mereka. Ya, jadi boleh menyebabkan pergaulan bersentuh. Okey, seterusnya adalah perkongsian pasal politik. Tengah sudah, kanan saya sudah, lelaki sudah 2 orang. Hajar, sebelah sini. Bagi yang tak masalah buat tidak boleh saya umum dari perkongsian pasal politik. Ini ada para pemimpin boleh menjaga dan bergerak seru antara setiap tahun supaya dan usaha berlaku. Tak boleh fokus kepada satu tahun saja dan mungkin tak boleh fokus kepada Islam saja, tak boleh kena adil. Dengan dia depan politik ni, perbezaan dalam itu ada berbagai tahun supaya tahun dalam kerajaan ini orang boleh memajukan kaum masing-masing. Jelas apa yang saya cakap tentang ada perkongsian pasal politik yang jelas. Okey, apa maksudnya di situ? Setiap pemimpin dalam satu parti sepatutnya dia kena adil. Dia kena adil, dia kena suarakan hak masyarakat daripada berbagai kaum, tidak satu kaum sahaja. Okey, jelas. Kalau kita teruskan terbanyak di sana iaitu Ina. Jelaskan Ina. Langkah seterusnya iaitu menjaga sukan sebagai alat pemaduan dan edukasi. Kita tahu aktiviti sukan ini dia dapat mengukur integrasi pemaduan dan edukasi nasional. Namun, dengan sukan ini kita dapat mengenal perbualan pergaulan diorang yang berbeza lah. Oleh itu, kita dapat menyeratkan dengan berbagai kaum lah. Mengenal diorang dan juga dengan dalam kesukaan ini kaum dapat mengenal dan berkumpul lah bersama agar dapat menyeratnya. So, macam contoh macam sukan saya tadi semua yang dapat menyeratkan sukan memang tidak dinafikan, memang dapat menyatukan kaum. Sebab kalau Malaysia semangat persukanan dia sangat tinggi. Contohnya kalau macam sukan C, sukan sukma kesemangatan, walaupun tengah bergaduh, tapi bila sukan semua boleh masih duduk dalam satu stadium bersorak sama-sama. Tanpa mengira kaum. Okey, seterusnya kita pergi kepada Google. Sekarang buka handphone, buka handphone, buka Google, type play Google.
Saya bisa bahasa sambut Kristus di sini.
Lebih. 20. Baik, asal. Oke, untuk yang pemenang ini, lupa, tulis. Nah, Syah siapa? Syaza. Esok saya bagi hadiah, oke? Tak ada yang 1 dan 3 aja. Sekejap ya, kita tunggu habis asal. Lepas tu kita buat kesimpulan kecil. Seluruhnya integrasi dan perpaduan sangat penting dalam negara kita supaya mengelakkan kerusuhan. Jadi kalau ada perpaduan dalam kita punya negara, secara tidak langsung kita mewujudkan negara yang aman dan damai. Jadi walaupun ada faktor penghalang, kita cuba untuk atasi dengan berbagai langkah yang kita sudah belajar sama-sama tadi. Oke? Jelaskan untuk hari ini? Jelas. Untuk hari ini itu sahaja pembelajaran kita. Terima kasih teman. Terima kasih.
Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum, Cikgu.